السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وخصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سيد الناس، وإلى جميع مشايخنا على طريقة أهل السنة والجماعة وسائر سادتنا والسلكيون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحقا حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله
وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى، إبراز السر المكنون بترجمة الكتاب نور العيون في تخليص الصراط الأمين المأموم، karangan الإمام سيد الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Ibnu Ahmad Ibnu Sayyid Nas, sifatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sifat rupa paras Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kita sambung perbahasan dari kitab kita ni. InsyaAllah mungkin minggu ni minggu yang terakhirlah kita sentuh berkenaan dengan Syama'ilul Muhammadiyah ataupun kitab yang membicarakan tentang sifat-sifat dan juga ciri-ciri kesempurnaan Nabi kita. Kemudian kita akan kembali kepada kitab yang asal kita lah, kitab An-Nasaihud Diniyah. Dan baki daripada kitab ini insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datanglah, ketibaan bulan Rabiul Anwar yang seterusnya insya-Allah. Jadi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam, bab yang kita akan bicara kepada malam ini iaitu berkenaan dengan sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat yang dinyatakan ini juga merupakan sedikit sebanyak ringkasan khulasah daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Jadi kitab Syama'ilul Muhammadiyah ni Al-Imam At-Tirmizi menceritakan daripada awal berkenaan dengan rupa parah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah pakaian yang dipakai oleh Nabi, makanan yang digemari oleh Nabi, bab wuduk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara terperinci, secara detail Al-Imam At-Tirmizi menceritakan ataupun menghimpunkan hadis-hadis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus tentang ciri-ciri sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada setengah orang dia kata kita kenal Nabi ni bukan disuruh ataupun dituntut mengenal ciri-ciri fizikal. Jadi dia buat bandinglah, Abu Jahal, Abu Lahab pun mengenal Nabi daripada Nabi kecil lagi. Abu Jahal tu lagilah, Abu Lahab sendiri pun saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah ayah Nabi. Abu Jahal ini setengah riwayat mengatakan sebelah ibu dia lah. Maknanya masih lagi ada ikatan persaudaraan, ikatan darah daging Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah orang dia kata kita tak perlu kenal ciri-ciri fizikal Nabi. Yang dituntut adalah kenal ajaran Nabi. Jadi sebenarnya orang lagu ni kita kira orang yang miskin. Kerana apa? Kerana para ulama menulis secara khusus tentang sifat-sifat fizikal Nabi. Bahkan Allah Ta'ala pun menyebut di dalam Al-Quran tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah sama kalau kita kata Abu Lahab, Abu Jahal tu mengenali fizikal Nabi, maka kalau kita mengenali fizikal Nabi ni sama seperti Abu Lahab, Abu Jahal mengenal Nabi. Itu silap tu. Kefahaman begitu adalah kefahaman yang silap. Kerana ialah orang Arab jahiliyah, memanglah mereka tu mengenali Nabi kerana mereka hidup dengan Nabi sewaktu Nabi masih kecil lagi. Akan tetapi mereka tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni pula umat Nabi di akhir zaman yang kalau kita tidak sentuh, kalau kita tidak cerita tentang sifat ataupun segala jenis-jenis yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya kita akan bertambah jauh
nescaya kita akan bertambah jahil tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala al-muallif kana sallallahu alaihi wasallam rab'atan ba'ida ma bainal mankibain abyadal lawni mushraban bihumratin yablughu sha'ruhu shamhata udhunayhi ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة ظاهر الوضاءة يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر حسن الخلق معتدلة. Baik, maksud dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sederhana tingginya. Apa makna sederhana tinggi? Nabi ini tidak terlampau tinggi dan tidak terlampau rendah, pendek. Kalau Nabi duduk di kalangan orang yang tinggi-tinggi, maka Nabi bukanlah orang yang paling tinggi. Dan kalau Nabi berada di antara sahabat-sahabat dia yang rendah, maka Nabi bukanlah orang yang terlampau rendah, orang yang paling rendah sekali tak. Jadi kerana apa? Nabi ni sederhana tingginya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kerana kedua-duanya, yakni orang yang paling tinggi dan orang yang paling rendah merupakan lambang keburukan, lambang kelemahan lah. Maknanya bukan kata huduh, bukan kata tak comel, tapi tidak sempurna, tidak perfect. Sedangkan Nabi kita ni orang yang sempurna fizikalnya, kejadiannya, ciptaannya. Jadi kedua-duanya, yakni terlalu tinggi dan terlalu rendah tu dipanggil sebagai lambang kepada kelemahan lah, ataupun keburukan. Manakala kesederhanaan, yakni tidak terlampau tinggi dan tidak terpaling rendah, melambangkan kecantikan, kesempurnaan. Dadanya bidang, yakni apa makna dadanya bidang? Kalau di dalam ilmu firasat, ia menunjukkan sifat pemurah yang tinggi. Dada Nabi ni terbuka, bidang luah, dan menunjukkan orang yang berlapis dada. Pertama, menunjukkan sifat yang pemurah, memang itu yang dimiliki oleh Rasulullah. Dalam syair kata, antal ma'ruf bil judi muqrid duyuf inni malhuf aghisni bihaqqillah. Engkaulah Rasulullah antal ma'ruf, dikenali sebagai al-judi. Al-judi ni maknanya orang yang sangat dermawan, orang yang sangat pemurah. Dan Nabi ni sangat-sangat pemurah apabila tibanya bulan Ramadan. Kebiasaannya Nabi itu sangat pemurah dah, tetapi bila datangnya bulan Ramadan, Nabi lebih lagi sifat pemurahnya. Kemudian apa lagi alamah ataupun hikmah Allah Ta'ala jadikan dada Nabi ini dada yang bidang, yang luas, menunjukkan jiwa Nabi itu jiwa yang besar. Seorang yang berlapis dada dan mempunyai jiwa yang besar serta gagah, orang yang gagah, orang yang mempunyai kemegahan, kemegahan, sifat gagah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulitnya pula putih kemerah-merah. Kulit Nabi ni putih, tidak gelap, tidak kusam, tidak tidak kita kata nampak labu, tidak nampak kusam lah. Kusam ni makna nampak tidak bercahaya, nampak gelap, nampak tidak tidak comel lah, ada seri pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keserian itu juga ditambah dengan warna kemerah-merahan. Apa makna warna kemerah-merahan? Keserian pada kulit wajahnya, dan ia merupakan tanda kesuburan dan juga kesihatan.
Jadi kulit Rasulullah ni dia tidaklah putih terlampau yang seolah-olahnya nampak macam pucat. Dah. Tapi kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang panggil ngam-ngam, comel-comel, merah, tidak terlampau merah yang menyebabkan apa terlalu merah. Dak, putih tidak terlampau putih sehingga nampak pucat, tapi dia tu sedang-sedang, sederhana. Putih yang ke arah kemerah-merahan yang menunjukkan kesempurnaan, kecantikan. Itu kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada di wajah Nabi ataupun di anggota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kemudian panjang rambutnya mencapai cuping telinga. Iaitu dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia ada 3 keadaan rambut Nabi. 3 keadaan. Kebiasaannya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni adalah berada di cuping telinga Nabi lah. Dan ada ketika juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat menyatakan rambutnya mencecah hingga ke bahunya. Maka itulah sepanjang-panjang rambut yang dijaga ataupun yang dimiliki, yang dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rambut yang paras bahu ni dijaga dengan rapi lah, nampak kemas, bukan nampak selekeh, bukan nampak huduh, bukan nampak buruk dan sebagainya. Dan kebiasaannya rambut Nabi adalah paras cuping telinga, dan ada paras bahu. Dia ada 3 keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambut Nabi ini bukanlah jenis yang lurus, lurus straight macam rambut orang Korea kita kata dah. Bukan. Dia bukan hak jenis bangsa keriting. Rambut Nabi bukan hak jenis keriting macam orang asli. Contoh, bukan kita nak hina ni, tapi nak bagi misal. Tapi rambut Nabi ni lagu mana? Dia ni ikan mayang. Comel, ikan mayang. Bahkan dalam riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah keadaan Nabi itu dalam keadaan hak sentiasa botok kepala dak. Jadi cukup kepala ni sebenarnya bukanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cukup kepala ni dipanggil sifat ataupun tradisi setengah-setengah daripada orang hak mengaji agama lah. Kalau orang duduk pondok tu 40 hari pertama tu setiap hari Rabu mesti kena cukup kepala. Jadi hikmah dia tu kata pertama nak suruh genge kepala lah, nak mengapa, nak mengaji gitu je. Yang keduanya nak suruh apa ni? Nak suruh kemah di sisi mereka lah. Maknanya di sisi mereka menganggap benda tu kemah, maknanya tak kena serabut, nak sisir rambut, tak kena serabut, nak basuh dan sebagainya, nak lap. Maknanya cukup 40 hari pertama hari Rabu ni bagi orang pondok ni supaya ringan kepala, mudah nak masuk ilmu. Bukanlah ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sunnah Nabi rambut panjang. Kebiasaan Nabi panjangnya hingga ke cuping telinga, dan ada kalanya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga paras bahu. Limah dipanggil. Adapun hak lebih daripada paras bahu tu, maka hak tu bukan sunnah juga. Botok kepala bukan sunnah, lebih daripada paras bahu pun bukanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni sederhana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada dalam Syama'il Muhammadiyah disebut bawa 2 perkara dalam poket Nabi. Dalam poket baju Nabi ni ada sama 2 benda. Yang pertama sikat rambut, dan yang kedua adalah cumi. Nabi sentiasa jaga rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi ni dia ada bab khusus dalam bab Syama'il Muhammadiyah tu Al-Imam Tirmizi sebut bagaimana Nabi merapikan rambut baginda
dengan minyak zaitun. Nabi rambutnya sentiasa berminyak. Dan Nabi ada satu kain khusus untuk diletakkan di atas kepala bagi menyerap minyak yang disapu di atas rambutnya. Jadi tidaklah kata bolong rambut minyak tu kena dipiyah dak. Jadi Rasulullah ni kemah, sangat kemah, sangat orang panggil pengemah. Dia jaga sungguh rambut baginda. Dia jaga sungguh rambut dia. Ada kain khusus untuk diletakkan di atas kepala, di atas rambut dia, setelah mana dia meminyakkan rambut dia. Dan tidaklah baginda itu selalu, yakni kita kata setiap hari mesti akan meminyakkan rambut. Ada juga, ada ketika rambutnya tidak diminyakkan. Kerana apa? Kerana Nabi nak beri beza di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Jadi orang perempuan ni sifat dia beri berdandan, beri beriah. Jadi orang lelaki bukan jenis gitu. Jadi ada juga kadang-kadang sekali-sekala tu rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibiarkan dalam keadaan yang tidak berminyak dan dibiarkan dalam keadaan yang tidak tersikat lurus. Itu ada sekali-sekala. Supaya Nabi nak bezakan di antara orang perempuan dengan orang lelaki. Baik. Kemudian apa lagi? Itu hal ataupun sifat rambut Nabi lah. Uban di kepala baginda, uban yang ada di kepala baginda dan janggut baginda tidak melebihi 20 helaian. Jadi rambut Nabi SAW bukan jenis uban penuh putih kepala dah. Begitu juga janggut yang dimiliki oleh Rasulullah bukanlah jenis janggut yang beruban. Cuma ada beberapa helaian sahaja yang tumbuh. Itu disebabkan turunnya surah Hud. Kalau kita baca dalam sejarah tafsir surah Hud ni, kenapa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah? Kerana turunnya surah Hud. Surah yang berat, dan surah itu menceritakan tentang keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risau Nabi terhadap umat dia sehinggalah tumbuh uban di atas kepala dia. Itu pun uban yang tumbuh di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang ada di janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihi daripada 20 urat, 20 helai. Jelas keserian dan bercahaya air mukanya. Jadi air muka Nabi ni penuh dengan orang panggil jernih, sedap mengelih. Sedap mengelih, tak pernah jemu, tak pernah cemu, tak pernah puas. Sekali tengok rasa sedap, dua kali tengok rasa nikmat, tiga kali tengok rasa lazat. Maknanya setiap kali kita pandai wajah Rasulullah, para sahabat melihat wajah Rasulullah tu semakin dalam kecintaan di dalam hati mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu setengah ulama macam kita sebut dululah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menerima tajalli sifat kamal dan juga jamal Allah. Sifat jamal, sifat cantik. Bila orang tengok nampak handsome, bila orang tengok nampak terpesona. Nabi memiliki suatu diri yang hebat, handsome kita kata. Jadi Allah Taala tajallikan sifat jamal dia ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala juga tajallikan sifat kamal, sifat sempurna, bukan hanya setakat cantik, tampan, anggun kita kata, apalah saja bahasa yang kita boleh bagi, tapi sempurna. Yang mana Allah Taala tidak tajallikan sifat tersebut kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ni Allah Ta'ala tajallikan sifat jamal, sifat cantik Allah, sifat elok, sifat molek. Orang tengok wajah Nabi Yusuf terpegun. Tapi Allah tidak tajallikan sifat kamal. Sebab itulah fitnah berlaku apabila wanita-wanita yang sedang mensiang bawang, yang sedang mengupas bawang, kerana terpegunnya melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam, tidak disedari yang mereka itu sedang mengiris jari-jari mereka.
sehingga hingga jari ni tak berasa sakit. Sebab apa? Sebab nikmat melihat tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya cukup sempurna, cukup menawan hingga terpegun orang yang melihatnya. Nah, ibarat seperti bulan purnama dikala malam purnama. Jadi menurut Al-Imam Qadhi Yusuf An-Nabhani, keindahan Nabi itu diseimbangkan dan diserikan dengan ketokohan baginda yang menyebabkan para sahabat tidak menghadapi seperti apa yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana kaumnya sangat terpegun akan keindahan Nabi Yusuf alaihissalam sehingga ada yang terluka tangannya. Segala sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seimbang dan sederhana, yakni tidak berlebihan dan tidak juga berkurangan, kerana tanda kesempurnaan ialah kesederhanaan. Ini yang seperti mana kita sebut tadi. Jadi wajah Rasulullah tu indahnya seperti bulan purnama. Mana kita tengok bulan purnama ni tak jemu, rasa sedap ngelih. Nah, bahkan antara mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi ini diberikan cahaya. Setengah ulama kata Nabi diciptakan daripada cahaya. Jadi setengah ulama yang lain tak bersetuju, sebab Nabi itu jasad manusia, macam mana boleh dijadikan daripada cahaya? Sedangkan malaikat yang dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Tak apalah, itu perbahasa di kalangan para ulama. Tapi antara mukjizat yang disebutkan dalam hadis yang sahih, satu ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian. Sayyidatina Aisyah ni nak jahit pakaian. Nah, waktu tu tengah-tengah Sayyidatina Aisyah menjahit, pelita yang digunakan sebagai lampu di rumah Aisyah itu terpadam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Nabi masuk setelah mana pelita terpadam, Nabi masuk dan kelihatan rumah Nabi, yakni bilik Rasulullah dengan Aisyah tu terang bendera, cerah, hasil daripada mukjizat cahaya yang Allah Taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah lebih terang daripada penggunaan pelita di malam hari. Terang bendera. Itu di antara kemuliaan ataupun mukjizat yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In samat fa alaihi alwaqar wa in takallam sama wa alahu albaha ajmal an-nasi wa abahahu min ba'id wa ahsanuhu wa ahlahu min qarib حلو المنطق واسع الجبين أزج الحبيبين من غير قرن أقنى العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان بين كتفيه خاتم النبوة يقول واصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله. Tatkala Nabi diam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, maknanya Nabi tidak berkata, maka dilihat padanya ketenangan serta ketukuhan. Nampak tenang, nampak menawan. Bila Nabi senyap, dia Nabi itu nampak ketenangan pada diri dia. Dan tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, maka mula terlihat ketinggian pada akhlak dan peribadi serta tampak keserian padanya. Setiap yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibarat permata hikmah. Bahkan Allah Taala sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak adalah yang dipertuturkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, melainkan hak keluar daripada lisan Nabi, hak keluar daripada perkataan yang Nabi ucapkan, yang Nabi tuturkan itu adalah wahyu daripada Allah. Sebab itu Nabi diberikan oleh Allah dipanggil Jami'ul Kalam, Jawami'ul Kalam. Jawami'ul Kalam ni Nabi berkata dengan perkataan yang ringkas lagi padu,
Walaupun Nabi sebut perkataan itu sedikit, tapi maknanya menyeluruh. Berbeza dengan kita ni. Kadang-kadang kita ni duk cakap panjang lebar berjelok-jelok. Maksud tak siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan oleh Allah bila baginda bercakap, laras bahasanya tersusun. Maknanya ayat dia tu tersusun. Kemudian perkataannya tu merangkumi semua maksud-maksud. Dah jawami'ul kalam dipanggil. Cakap sedikit tapi maksud dia banyak, menyeluruh. Baginda adalah orang yang paling indah dalam kalangan manusia, tak kala dilihat daripada jauh. Bila tengok daripada jauh sudah nampak keindahan. Dan orang yang paling elok dan paling manis apabila didatangi secara dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicaranya dan baginda mempunyai dahi yang luas, menunjukkan kecerdikan. Berbeza dengan orang-orang yang tidak memiliki dahi yang luas, diistilahkan oleh orang Arab dengan perkataan al-ghamam. Ia di sisi mereka menunjukkan kepada bebalnya seseorang. Itu bagi orang Arab, kalau mereka yang punya dahi yang luas ni menunjukkan orang yang cerdik. Nabi SAW mempunyai bulu kening yang halus yang tidak bersambung antara satu sama lain. Ada bulu kening yang halus, tidaklah bersambung antara bulu kanan dengan bulu kening yang kiri. Nabi SAW mempunyai hidung yang mancung, pipinya mulus, mulutnya luas, iaitu tanda fasih berkata-kata. Putih giginya serta mempunyai ruang-ruang kecil di antara satu dengan yang lain. Antara kedua-dua belakang bahunya mempunyai khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah ni kalau istilah kita tanda lahir lah. Khatamun nubuwah ni cop kenabian yang terakhir. Lagu mana? Di antara dua bahu Rasulullah SAW ni ada satu daging yang tumbuh yang kemerah-merahan. Besarnya sebesar telur burung merpati. Itu yang disebutkan oleh ulama. Seketul daging yang kemerah-merahan tumbuh di antara bahu kanan dan bahu kiri dan diseliputi bulu-bulu halus di sekelilingnya. Itu alamatun nubuwah, alamat kenabian dan dipanggil penutup bagi kenabian. Jika seseorang yang ingin menyifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata tidak pernah dilihat sesiapa pun sebelum kewujudannya, dan sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selepasnya, selepas daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semisal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu alamat kenabian, alamat penutup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Sayyidina Hasan bin Sabit, salah seorang daripada penyair Nabi. Dia kata wa ahsanu minka lam tarqatu 'ain wa ajmala minka lam talid an-nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Mataku benar-benar tidak melihat orang yang sebaik dirimu. Wa ahsanu minka lam tarqat 'aini. Tak pernah aku lihat orang yang secantik, orang yang sebaik, orang yang sesempurna denganmu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa. Dan tidak pernah ada seorang perempuan pun yang melahirkan orang yang seperti dirimu. Tidak ada pun mana-mana wanita yang melahirkan di dunia ni hak lahir yang melahirkan seperti ibumu lah, maknanya Sayyidatina Aminah. Sempurnanya, bahagianya, maknanya paling terbaik di antara wanita-wanita yang melahirkan, iaitulah wanita yang pernah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Sesungguhnya engkau dijadikan oleh Allah tanpa sebarang keaiban. Tak ada satu benda yang memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kejadiannya. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Seolah-olahnya engkau dijadikan, engkau dicipta, engkau dilahirkan ke atas muka bumi ini
kama tasya, seperti mana yang engkau ingini, yang engkau kehendaki. Nah, kita ni kadang-kadang kita nak anak putih tiba-tiba keluar hak kita, nak kuat tubik hak lelaki, nak hak gitu tubik hak lain. Kita sendiri pun nak gini, tak jadi seperti mana hak kita kehendaki. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian yang diberikan oleh Sayyidina Hasan bin Sabit kepada baginda, seolah-olahnya Nabi ini dilahirkan ke dunia ini, diutuskan, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala ke atas buka bumi ini seperti mana dia kehendaki, seperti mana yang dia ingin. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan ciri-ciri fizikal ataupun rupa paras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab yang akan datang insya-Allah lah, mudah-mudahan kita doa akan diberikan rezeki oleh Allah pada masa dan peluang yang akan datang insya-Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi